Okey geng, kembali lagi dengan saya Adam daripada Askatek. Dalam video kali ini, kita nak buat perbandingan antara iPhone 11 dan juga iPhone 12. So, apakah beza dia? Bermula daripada harga dia, bateri, performance dia macam mana? Sehinggalah kepada kamera dia untuk kedua-dua iPhone ni. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama sekali, kita akan buat perbandingan dari segi design dan build quality dia. Okey, secara peribadinya, aku lebih prefer design untuk iPhone 12 lah. Dengan dia punya reka bentuk dia yang dah petak macam ni, compare dengan iPhone 11 yang dia lebih kepada curve punya design lah. Tapi itu personal preference aku. Setengah orang kata design berkotak macam ni tak selesa dekat tangan, tapi aku personally suka design macam ni compare dengan design macam ni lah. Okay, dari segi design secara keseluruhannya untuk iPhone 11 dan iPhone 12 ni sebenarnya hampir sama. Kalau korang tengok kat belakang ni pun daripada jauh nampak macam serupa. Dia punya belakang ni kaca, depan dia kaca, dan juga dia punya frame ni diperbuat daripada aluminium. Cuma beza dia dari segi design adalah dari segi iPhone 12 ni adalah lebih berkotak, manakala iPhone 11 ni adalah lebih curve macam tu. Dan kalau dekat bahagian depan punya design, kalau korang tengok bezel untuk iPhone 11 ni sebenarnya lebih besar berbanding dengan bezel iPhone 12. So nampak iPhone 12 ni lebih premium lah, senang cerita. So dari segi design, aku prefer iPhone 12, rasa lebih premium dengan dia punya kotak dan dia punya screen to body ratio tu, dan bezel dia adalah lebih kurang dekat iPhone 12 lah. Tapi itu personal preference aku, dan setengah orang dia tak kisah sangat beza design sikit ni, mungkin tak kisah lah. Alright, moving forward, kita cerita pasal bateri dia. Ya, memang iPhone 11 punya bateri adalah lebih besar kalau dari segi physical bateri yang ada dekat iPhone 11 dan 12. iPhone 11 mempunyai bateri yang lebih besar daripada iPhone 12. Beza dalam 200-300 mAh macam tu. Tapi overall, kalau untuk penggunaan seharian, bateri kedua-dua phone ni memang boleh gunakan seharian punya bateri, tak ada masalah lah. So dekat sini aku nak bagi dari segi bateri punya penggunaan, aku nak kata seri, sama sahaja bateri untuk kedua-dua phone ni, tak ada beza sangat dari segi penggunaan aku personally seharian. Okey, macam mana pula dari segi performance dia? Macam mana korang tahu iPhone 11 ni dibekalkan dengan A13 Bionic chip, manakala iPhone 12 dengan A14 Bionic chip. Beza ni adalah ini menggunakan architecture 7nm punya chip dan ini menggunakan architecture 5nm punya chip. Jadi dari segi performance tu memang iPhone 12 punya performance ni lebih baik daripada iPhone 11 lah. Tapi itu kalau korang jenis main game yang heavy macam Genshin Impact tu semua, korang boleh rasa beza dia lah. Tapi untuk daily usage, aku nak cakap dekat sini yang sebenarnya perbezaan performance tak ada banyak sangat. Kalau korang tengok dari segi penggunaan seharian aku, bila aku gunakan phone ni kedua-duanya macam sama je lah. Beza dia dekat display dia. Tapi dari segi performance, senang cerita untuk kegunaan casual sama saja. Tapi kalau dari segi dia punya benchmarking dan scoring dia semua, memang iPhone 12 lebih baik. Dan sebenarnya iPhone 12 dengan teknologi chip yang terbaru 5nm punya chip lebih baik berbanding dengan iPhone 11. So dari segi performance, aku boleh bagi iPhone 12 is a clear winner lah dekat sini. Okey, kita cerita pasal display tadi, dan sekarang ni aku nak ceritalah lebih lanjut tentang display dia. So display beza antara iPhone 11 dan juga iPhone 12 adalah iPhone 11 ni menggunakan IPS LCD display dan iPhone 12 ni menggunakan OLED punya display yang mana lebih cerah dan lebih cantik sebenarnya. Tapi kalau dari segi penggunaan harian, penggunaan mata kasar tu nampak macam dekat, nampak macam lebih kurang saja. Tapi percayalah, sebenarnya iPhone 12 punya OLED display ni lebih cantik. Tapi kalau orang yang tak kisah sangat pasal kecantikan display tu, sebab pada pendapat aku dia punya perbezaan tu sangat-sangat minimal. Jadi iPhone 11 punya display pun memang dah cukup cantik actually lah, nak kata kat sini. Okey, dah cerita pasal display. Apa lagi yang membezakan antara iPhone 11 dengan 12 ni? Yang pastinya harga dia lah. Kalau korang nak tahu, untuk iPhone 11 second hand korang boleh dapat dalam paling murah 1,700 untuk 64GB. Tapi untuk iPhone 12 second hand paling murah dalam 2,300-2,400 lagi harga dia lah untuk 64GB. So beza dia dekat dalam 5,600 juga actually. So 5,600 tu banyak. Jadi apakah penawaran dan kelebihan yang korang boleh dapat dekat iPhone 12 ni berbanding dengan iPhone 11 ni lah? Yang paling banyak sekali beza dia adalah dari segi yang kat belakang ni, iaitu kamera dia. Okey, walaupun kameranya secara hardware tu macam sama saja, 12 megapiksel depan dan belakang, memang overall lebih kurang sama saja dia punya hardware tu. Tapi percayalah, aku dah pakai kedua-dua phone ni guna kamera dia, memang ada beza dia untuk iPhone 12 ni. Dan
untuk iPhone 12 punya main sensor ataupun main kamera tu, dia punya bukaan ataupun aperture tu lebih luas, yang membuatkan dia punya gambar untuk keadaan low light tu lebih baik lah, senang cerita. Aku akan sediakan sampel-sampel gambar dekat sini, tapi bila aku personally guna kedua-dua phone ni, memang aku dapat rasakan yang kamera iPhone 12 ni lebih cantik berbanding kamera iPhone 11. Okay, dalam masa yang sama kita buat recording untuk kamera bahagian depan sekali untuk tunjuk kat korang. Sebenarnya untuk kamera bahagian depan dari segi recording dia, aku rasa macam dekat sajalah, macam korang tengok kat sini. Dan juga recording untuk bahagian belakang pun macam lebih kurang okey. Tapi dari segi recording sebenarnya iPhone 12 punya recording ni dia ada extra untuk buat video Dolby Vision sebenarnya ya. Alright, tapi senang cerita dari segi kamera, obvious winner dia adalah iPhone 12. Walaupun nampak macam tak banyak beza, tapi sebenarnya ada beza dan kamera iPhone 12 lebih cantik lah. Dari segi budget wise, kalau orang yang ada kekangan budget, aku suggest untuk iPhone 11 lah. Kerana harga dia 1,700, korang dah boleh dapat yang iOS punya experience sama saja macam iPhone 12, yang mana yang tak guna untuk performance kuat-kuat sangat lah. Untuk long term dan untuk yang terdekat ni, macam mana korang tahu, 5G dekat Malaysia dah ada dah. Kalau korang pakai Yes 5G, tapi dekat bahagian KL je lah ada. Nampak gayanya memang akan ada 5G dalam masa yang terdekat ni, akan adalah daripada telco-telco lain. Jadi iPhone 11 tak ada 5G. Untuk korang future proofkan korang punya phone, aku suggest korang go for iPhone 12 lah. Dah ada 5G, kamera dia lebih lawa, battery performance pun okey, performance dia lebih baik daripada iPhone 11, OLED display yang lebih cantik. Tapi korang kena top up dalam RM500 lah. Itulah kekurangan dia untuk iPhone second hand. Tekan butang like dan subscribe dekat channel Azkartech. Yeah.